Oke dokter, saya sudah rekam. Alright. Oke. Okey, jadi macam mana? Ini pertemuan kita yang keberapa? Yang pertama dokter. Oh, yang pertama. Ya. Okey, kejap ah. Oke. Kalau yang pertama kena fokus betul-betul ni. Okey, perkenalkan diri dahulu. Oke. Oh dokter. Ya, assalamualaikum dan selamat malam kepada Dokter Jaliha. Nama saya Nurul Hatijah binti Jalal bersama Nurul Khairani binti Suryan akan membentangkan idea role play kami bagi soalan nombor 4, iaitu pilih satu isu sosial dan kaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Teori Michel Foucault yang dipilih oleh kami ialah kuasa dan pengetahuan. Okey. Okey. Rumusan teori ini bagi Foucault, kuasa dan pengetahuan adalah dua perkara yang berkait rapat. Kuasa dan pengetahuan adalah dua perkara yang berkait rapat kerana dari pengetahuan, penggunaan kuasa dapat berlaku. Kuasa juga sentiasa menjadi fungsi kepada pengetahuan. Okey, seterusnya, kuasa dan pengetahuan bukan sahaja boleh mengehatkan apa yang kita lakukan, tetapi pengetahuan dan kekuasaan juga boleh membuka cara baru kepada kita untuk bertindak dan berfikir tentang diri kita. Itu Okey. saja. Ya. Jadi, boleh saya tahu fenomena sosial apa yang kamu pilih? Fenomena sosial yang kami pilih, okay, next slide, adalah isu diskriminasi terhadap wanita. Isu diskriminasi terhadap Wanita. Okey, bagi tahu jalan penceritaan dia. Okey. Terdapat 3 bentuk diskriminasi terhadap wanita yang kami akan lakonkan, iaitu dari segi hak mendapatkan pendidikan, dari segi peranan rumah tangga dan juga dari segi diskriminasi wanita di tempat kerja. Okay, next. Oh, kamu mau lakonkan ketiga-tiga? Ya dokter. Banyak tuh. Okey, saya dengar dulu. Okey, boleh dokter. Satu-satu. Untuk idea yang pertama, iaitu diskriminasi kaum wanita dalam hak mendapatkan pendidikan. Dia punya cerita, Ain ni seorang bekas pelajar STPM yang ingin menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, tapi mendapat halangan daripada ibu bapanya kerana ibu bapanya ada masalah kewangan. Jadi lepas tu ibu bapa Ain ni menyarankan dia untuk kahwin kerana umurnya yang sudah cukup dewasa dan mampu untuk menyara hidupnya. Ditambah lagi, ibu bapa Ain ni mempunyai kenalan yang sedang mencari calon isteri. Anaknya yang sibuk bekerja. Ain merasakan dirinya telah dijadikan kambing hitam kerana hitam untuk meringankan beban orang tuanya dan juga mengurus keperluan harian orang lain. Namun Ain berjaya mendapatkan tawaran beasiswa untuk meneruskan pengajian dan melalui tawaran beasiswa tu dia dapat menyambung pengajian dan berjaya menjadi seorang peguam. Dia punya ending lepas dia dapat capai impian dia tu, Ain dapat mencabar pemikiran kolot ataupun amalan orang dulu-dulu di mana wanita diletakkan di ruang private iaitu rumah tangga, dan hal ini menyebabkan Ain lebih berazam untuk mendapatkan pendidikan agar pengetahuan yang dia dapat tu dapat menghasilkan kekuasaan untuk membuktikan kepada orang tuanya bahawa tanggapan terhadap wanita tidak perlu sambung pengajian tinggi itu adalah salah. Okay. Jadi apa watak? Apa watak untuk yang isu pertama ni? Ada 2 watak, iaitu Ain dan juga ayah Ain. Kamu ada berapa orang? 2 ke 3? Ada 2 orang saja, dokter. Okey, kalau begitu kita kena pilih mana the best scene yang kamu boleh bawa. Okey, nombor 2. Seterusnya Khairani akan sambung. Okey. Babak kedua ni mengisahkan sepasang suami isteri yang masing-masing bekerja. Namun sang isteri membuat kerja tambahan seperti sang isteri bukan main lagi. Apa doktor? Sang isteri bukan main lagi, saya bilang.
Teruskan. Istri membuat kerja tambahan seperti mengurus anak, rumah dan juga keperluan harian. Ia merasakan bahwa pekerjaan rumah tangga itu berat sebelah. Kemudian suatu hari suaminya terpaksa berhenti bekerja kerana syarikat tempatnya bekerja mengalami bankrupt. Dan kemudian hanya istri sahaja yang keluar untuk mencari nafkah. Namun sepanjang istri mencari nafkah, suami yang hanya duduk di rumah dan tidak membantu untuk meringankan pekerjaan istrinya seperti mengurus anak ataupun melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan istri merasakan hal ini berat sebelah dan beliau pun merajuk dengan suaminya. Dan kemudian istri cuba untuk meluahkan segalanya apa yang sedang ia rasakan. Dan akhirnya sang suami pun memahami istrinya dan mula untuk membagi-bagi tugas rumah tangga. Okey. Terus Lepas tu? Melalui babak ini kita dapat lihat bahwa istri dapat mematahkan anggapan bahawa wanita hanya dominan melakukan pekerjaan reproduktif dan istri memilih untuk berani bersuara mengenai penindasan yang diterimanya di dalam rumah. Kerana pekerjaan mengurus rumah tangga bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan akhirnya membentuk suatu pengetahuan untuk pasangan suami isteri tersebut. Okey, itu je. Yang seterusnya, ketiga. Okey. Yang ketiga. Kamu rakam ni kan? Sorry, Ya, kamu rakam kan? Ya. Alright. Ya, doktor. Okey, seterusnya. Okay. Babak ketiga ni mengisahkan seorang wanita bernama Safia yang baru sahaja memulakan internnya di sebuah syarikat kewangan. Namun, sepanjang Safia bekerja, selalu ditindas oleh seorang lelaki yang bernama Khairul yang merupakan pekerja tetap di dalam syarikat tersebut. Khairul mengugut untuk menyebarkan cerita buruk mengenai Safia jika dia tidak mengikut ataupun menyiapkan pekerjaan yang disuruh olehnya. Oleh itu, Safia yang takut dan juga merupakan kemasukan baru hanya berdiam diri saja. Suatu hari, atasan Safia memintanya untuk menyiapkan satu proposal untuk meeting yang akan diadakan sekejap lagi. Dalam masa yang sama juga, Khairul memintanya untuk menyiapkan pekerjaan dan menyerahkannya kembali sebelum tengah hari nanti. Oleh itu, Safia tidak mampu untuk menyiapkan proposal yang diminta oleh atasannya dalam waktu yang ditetapkan. Dan akhirnya Safia pun ceritakan perkara sebenar yang terjadi. Dan akhirnya Khairul diambil tindakan atas perbuatannya dan Safia pun diangkat sebagai pekerja tetap di dalam syarikat tersebut. Apa teori yang kamu bawa ni? Ulang balik. Teori relasi kuasa. Kuasa dan pengetahuan. Doktor. Pengetahuan. Yang kedua tadi tentang macam mana wanita, fenomena yang kamu bawa ialah apa kamu cakap tadi? Ulang balik. Babak kedua ni tidak keseluruhan tema. Yang kamu bawa dalam kamu bawa apa? Fenomena apa? Diskriminasi terhadap wanita, doktor. Diskriminasi terhadap wanita. Okey, begini. Sebab kamu ada 2 orang saja. Kamu kena pilih daripada 3 ini. Kamu boleh ada nombor 1, pilih 1 saja tapi kamu perincikan betul-betul.
dia punya jalan cerita. Ya, maksudnya bila kamu pilih salah satu, kamu pecahkan situasi itu kepada beberapa situasi untuk mengukuhkan lagi kamu punya penceritaan. Kalau tidak, kamu ada banyak isu yang kamu bawa di bawah teori ini, tetapi you unable, you won't be have enough time to go deeper tau. Kamu tidak berpeluang untuk menghayati fenomena sosial itu secara mendalam sebab kamu banyak fenomena yang ingin kamu usulkan di dalam kamu punya pembentangan itu, role play itu. Jadi suka sekali saya cadangkan kamu pilih satu tapi you go deeper. Apa isu-isu yang betul-betul yang dibincangkan bila mana kita berkata soal diskriminasi kaitannya dengan pendidikan yang kamu mau bawa, yang ingin kamu kongsikan di dalam di dalam role play kamu. Sebab kalau tidak nanti surface saja. Macam saya ulang sekali lagi, kamu tidak akan pergi deeper. Kamu tidak akan pergi lebih dalam. Faham tak maksud saya ni? Faham doktor. Jadi kalau saya dari kamu, saya akan pilih satu saja. Pilih satu tapi tengok betul-betul, perincikan betul-betul yang satu tu. Jadi antara tiga ini, mana satu yang kamu rasa kamu boleh explain dan bawakan role play itu dengan lebih berkesan? Mana satu antara tiga yang kamu kongsikan tadi? Kalau bagi saya doktor, yang nomor satu tu lah, sebab mau kaitkan dengan pendidikan baru dia dapat tunjukkan kekuasaan tu. Boleh? So go for it lah. Ambil satu saja. Boleh? Okey doktor, boleh. Boleh doktor. Ambil satu. Lepas itu kamu lah. Kejap Ya. Ambil satu tu dan kamu akhirnya buat perincian jalan cerita tu. Supaya keseluruhan penceritaan yang kamu bawa tu dia boleh digunakan untuk memahami idea bukan fokat. Fokat ke kamu bawa ni? Sorry. Ya. Iya doktor. Fokat punya idea tentang teori tersebut. Itu lebih baik daripada ada banyak cerita tapi you sentuh sikit-sikit je. Lebih baik fokus satu tapi pergi details. Perincikan isu-isu yang dimainkan dalam fenomena yang kamu pilih itu. Bolehkah begitu? Boleh doktor. Boleh doktor. Okey. Kalau begitu jalan. Alhamdulillah. Kalau boleh. Doktor, jadi lepas ni kami kena buat perbincangan dengan doktor lagi lah untuk yang Ya. yang Betul. Saya mau kamu kamu tengok semula sebab sekarang ni kamu sudah narrow down kan? Jadi bila sudah narrow down ini perincian-perincian itu penting untuk saya tahu supaya dia bersesuaian tidak dengan apa yang ingin kamu sampaikan menerusi idea vokal. Okey doktor, kami Faham? Okey doktor. Okey. Alright, kalau ada soalan? Kalau saya tiada doktor. Itu Nurul? Mau tanya Nurul kamu ni. Yang doktor bilang perincikan tu kan kan ini diskriminasi pendidikan. Jadi perincikan tu maksudnya macam mana mau cakap? Kamu perincikan isu tu. Perincikan isu. Contohnya, kalau tentang diskriminasi tentang pendidikan, apa sebenarnya yang dibicarakan tentang diskriminasi pendidikan? Dan bagaimana pandangan fokat itu boleh digunakan untuk memahami diskriminasi pendidikan itu? Doktor. Ya. Kalau macam kami ubah lagi yang kami punya idea sekarang ni, boleh kah tu?
Mau ubah boleh, mau ubah macam mana? Macam contohnya kami ubah jalan cerita dia lah. Boleh. Kami Kan kita masih dalam perbincangan. okey doktor. Boleh saja, itu tujuan kita berbincang. Oke dokter, paham sudah. Faham kan? Ya. Alright. Ada soalan lain? Untuk setakat ini tidak dokter. Saya pun Alright. tiada sebenarnya. Okey. Kalau tidak apa-apa, rakaman ini simpan dahulu. Nanti jangan lupa muat naikkan sekali. Saya belum lagi tengok Smart B3 untuk apa ni, proses pemikiran dan teori sosial. Sebab saya difahamkan ada problem kan. Mereka tidak boleh muat naik. Nanti saya tengok balik ya. So kamu discuss dulu. Lepas tu barangkali kalau lapang kita akan buat discussion dalam weekend ni lah. Okey dokter. Daripada kamu saja, saya ikut kamu. Yang penting jangan terlampau lama. Okey. Nanti kami inform doktor ya. Alright. Okey. Terima kasih doktor. Alright. Sama-sama. Selamat tahun baru. Ya, sama juga. Selamat tahun baru. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih doktor. Tiga N record.